Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah speaker corner kali yang kedua, insyaAllah. Dan kita akan bercakap mengenai pelbagai isu anak dari kaca minda anak muda, mengenai domestik untuk Kelantan sendiri ataupun di peringkat negara lah, insyaAllah, di peringkat pusat dan sebagainya. Aiman. Okay, kita menjemput saudara Aiman untuk berkongsi ideanya mengenai apa yang berlaku di tanah air kita pada hari ini, sebelum dan selepas dan hala tuju mengikut ada Aiman. Silakan. Ya. Ini adalah student UI daripada Kedah tu. Ya, okay, silakan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu muttaqin. Wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perdana, salam rakyat, salam reformasi. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul selepas kita mendengar ceramah daripada Yang berhormat Tuan Guru, ceramah yang banyak memberi inspirasi kepada saya. Tidak kira di mana, saya akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Hari ini saya selaku wakil daripada mahasiswa ingin menyebut satu perkara tentang kezaliman yang dibuat oleh UMNO. Perkara yang paling penting anak muda perlu tahu tentang UMNO adalah UMNO cukup suka dalam membodohkan anak muda. UMNO, pemimpin Barisan Nasional, sangat bangga jika berjaya membodohkan rakyat mereka. Oleh sebab itu, saya cukup gembira hari ini apabila saya melihat rakyat Kelantan diperhebatkan, diperhiaskan dengan manhaj ilmu, dikembalikan dengan budaya ilmu. Hal ini akan mematikan UMNO, hal ini akan mematikan pemimpin Barisan Nasional, kerana UMNO hanya boleh membodohkan, UMNO hanya boleh merosakkan, menghasutkan manusia-manusia rakyat yang tidak mempunyai ilmu. Banyak kalau kita tengok dalam kes-kes hari ini, kita tengok bagaimana mahasiswa dihina, mahasiswa diperlakukan seperti binatang. Di dalam kampus mereka menggunakan ARKU, di luar mereka menggunakan polis. Apa lagi ruang untuk kita bersuara? Anak muda bersuara, mulut mereka ditutup, tangan mereka digari, diugut dengan akta-akta zalim. Kawan saya daripada peran-peran mahasiswa Lembah Kelang, mereka diugut dengan akta hasutan. Berapa kali ulang alik saya melihat mereka daripada balai polis. Mereka anak muda. Kenapa takut sangat dengan anak muda? Kita tunggu sebuah kerajaan seperti kerajaan Kelantan membuka ruang kepada rakyat mereka mengkritik. Mengkritik ke arah kebaikan tidak ada masalah. Tapi UMNO cukuplah. Bagi saya UMNO cukuplah. Dah lama mereka memerintah Malaysia. PRU 13 dia kena pastikan UMNO, kuncu-kuncu mereka turun daripada pemerintahan Malaysia. Kita anak muda dah meluat, cukup meluat dengan janji-janji kosong. Cukup mudah bila kita lihat isu voucher buku yang diberikan kepada mahasiswa. RM200 diberikan kepada mahasiswa. One off, sekali sahaja. Ini tidak logik. Kalau kita lihat bagaimana keuntungan Petronas, kita lihat keuntungan dalam negeri. Bagaimana duit-duit ini? Habis ke lembu. Habis ke mana? Ke mulut
Malaysia, saya secara pribadi cukup risau untuk anak-anak kita, untuk mahasiswa yang akan datang. Sepatutnya mahasiswa semua pelajar mendapat hak percuma dalam pendidikan mereka. Sebuah negara yang baik adalah negara yang mampu memberikan pendidikan percuma bermula dari sekolah rendah hingga ke peringkat PhD. Ini cukup jelas diucapkan oleh banyak rata-rata daripada ahli akademik kita, Prof. Aziz Bari, Dr. Google, banyak menyebut tentang pendidikan percuma. Tapi realitinya rakyat Malaysia tidak berpeluang merasai nikmat ini. Jadi saya menguruh kepada semua anak muda, buka minda, kita sama-sama pastikan Allah akan turun pada hari 13 ini, insyaAllah. Boleh? Hidup anak muda, sudah bangkit. Dan insyaAllah hari ini semua diturunkan tanda tangan, tidak kira anak muda ataupun siapa sahaja. Jangan merasa segan untuk turunkan tanda tangan anda. Wallahu a'lam. Takbir. Takbir. Okay, terima kasih kepada saudara Aiman kerana sudi berkongsi pendapat dan idea mengenai apa yang berlaku di dalam negara kita yang tercinta ini setakat hari ini. Baiklah, saya sebenarnya berasal dari luar dan saya ingin berkongsikan pandangan saya dari orang luar tentang masyarakat Kelantan. Okay, untuk pengetahuan saudara-saudara, ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian, saya berasal di Negeri Sembilan dan apabila saya berada di sini, saya dapati betapa bertuahnya rakyat Kelantan kerana memiliki sebuah pemerintahan yang mengosongkan hari Jumaatnya untuk aktiviti-aktiviti yang disebutkan dalam Islam tu Jumaat adalah hari perayaan. Contohnya seperti dataran ilmu ini dengan kuliah-kuliah dari segi ilmu politik, siasah, dengan kuliah-kuliah yang disampaikan dari sudut agama Islam itu sendiri. Okay, mereka ataupun rakyat masyarakat Kelantan, saya lihat mereka bawa anak-anak untuk turut sama mendengar. Ini sebenarnya dalam masa yang sama mereka membentuk ataupun mendapat satu masa yang berkualiti. Ini membentuk institusi kekeluargaan sebenarnya dengan cara ataupun acuan yang Islamik. Berbanding dengan negeri di tempat saya, hari Jumaatnya sangat kalut dan sibuk. Mereka terkejar untuk kerja, kemudian terkejar untuk jemput anak di sekolah, kemudian mereka bekerja pula untuk solat Jumaat, rebut parking, kemudian bekerja balik, nak makan tengah hari dan sebagainya, masuk balik kerja. Jadi sebenarnya roh pada hari Jumaat itu tidak ada di negeri saya. Ini adalah satu keistimewaan di negeri-negeri di mana kalau kita bercakap tentang keperluan ataupun betapa pentingnya perayaan pada hari Jumaat itu ditegakkan. Okey, seterusnya kita mempersilakan